Assalamualaikum dan salam sejahtera. Khabar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tajuk malam ni adalah 18 minit kan? 18 minit kan? Okey. Okay, malam ni saya cerita pasal COVID lah. Selepas ni saya akan share topik by topik. InsyaAllah kita buat tak lama 18 minit supaya kita boleh dengar. Dan juga saya pun tak ambil masa banyak. Dan juga kita boleh dengar selepas live tu pun kita tak ambil masa banyak juga. Okay. Ya, cuti. Okay. Malam ni saya akan cerita pasal COVID. COVID tu sebenarnya CO tu adalah corona. COVID asal COVID-19 tu CO tu adalah corona. VI tu adalah virus. Okay. D adalah disease, penyakit lah ya. Dan 19 tu adalah tahun dia dijumpai ataupun dia mula melarat lah, iaitu 2019. Jadi COVID-19. Itulah punca nama dia. Okay. Dia adalah sejenis virus yang baru. Virus ni asal kita dengar ceritanya dia adalah perumah dia asal adalah binatang lah, berkelawar ataupun dan ada kata yang binatang macam kucing dan sebagainya. Perumah asalnya adalah binatang, jadi dia tidak memberi masalah kepada binatang. Tetapi bila dia merebak kepada manusia, dia memberi penyakit kepada manusia. Okay? Dan perumah dia yang baru ni adalah perumah yang baru adalah manusia, iaitu kita. Jadi dia membiak di dalam badan kita, dia punya lifespan dia punya kehidupan dia kalau dia tak merebak kepada orang lain, dia boleh mati, dia akan mati dalam masa 14 hari. Jadi saya nak cakap pada malam ini kenapa kita kena kuarantin 14 hari dan kenapa kita buat kerajaan buat untuk kita jangan balik kampung dan kita disekat ataupun kita panggil dia apa yang sekarang kita panggil tu partial lockdown, supaya kita jangan pergi ke mana-mana. Kerana apa tahu? Kerana COVID-19 ni dia adalah sejenis virus. Dia akan masuk ke dalam bahagian badan kita melalui hidung, mulut dan juga mata. Okey. Jadi siapa-siapa yang kena dengan jangkitan kuman ni, dia akan terus ke bahagian tekak. Selalunya bahagian yang pertama yang kita kena adalah bahagian tekak. Simptom yang pertama selalunya orang akan kena adalah sakit tekak. Sakit tekak, bukan demam lagi ya, sakit tekak. Dia akan sakit tekak sikit-sikit, tak selesa, lepas 2 hari, 3 hari, lepas tu sakit tekak dia makin lama lagi teruk sakit tekak. Selepas tu baru ada simptom-simptom yang seterusnya, dia akan jadi demam, rasa macam sakit-sakit badan, sakit-sakit sendi. Rasa orang yang kena jangkitan kuman, sekiranya badannya lemah macam orang tua, dia akan cepat demam. Dan tu kalau orang yang macam agak muda, dia akan rasa lemah-lemah, rasa macam lesu-lesu, rasa tak larat dulu, rasa letih, rasa macam nak demam. Okay? Lepas tu ada juga yang akan rasa loya-loya, nak muntah dan cirit-birit. Dan temperature dah start nak naik lah. Hari keempat dan kelima temperature akan start naik 37 lebih. Dan makin hari makin lama panas dia akan naik. Lepas hari kelima, hari keenam, dia akan jadi makin demam. Dan ada juga selepas tu akan jadi batuk, sesama dan cirit-birit dan juga muntah, sakit kepala dan seterusnya. Dah masuk hari 6, 7, 8 tu baru ada sesak nafas. Okey. Masalahnya adalah ketika mana dia mula masuk pada badan kita, kita tak demam tau. Kita tak demam, kita tidak sakit. Faham tak? Terutamanya orang yang kuat. Okay? Orang yang kuat tu maksudnya orang yang immunity kuat lah, yang kita tolak orang tua-tua yang penyakit kronik dan sebagainya tu. Dan bila kita kekuat, kuasa kita melawan tu dia ambil masa kita nak sakit. Jadi pada ketika awal 3 hari, 5 hari, 6 hari yang permulaan itu, masa itulah kita nak pas kat orang. Masa itu dia dekat tekak kita tu, kita sakit tekak, kita akan terbatuk kan, kita bernafas dan sebagainya bersin, maka kuman tu akan sampai kat orang dan bagi kepada orang lain. Satu orang yang bawa, dia akan bagi kepada 2,5 ataupun 3 orang yang lain. Maksudnya dia akan bagi kepada 3 orang, 3 orang tu akan bagi kepada 3 orang, dia akan jadi 3 jadi 9. 9 tu akan bagi kepada 3 yang lagi. Jadi dia cepat merebak.
cara rawatan dia, penyakit COVID ni, sampai sekarang kita tak ada lagi spesifik ubat untuk dia, dan kita tidak ada vaksin lagi yang khas untuk dia. Rawatan-rawatan ubat yang diberi oleh hospital-hospital di seluruh dunia sekarang ni masih kita gamble. Kita gamble maksudnya doktor-doktor pakar masih lagi mencuba menggunakan apa ada ubat yang kita ada mampu, antivirus dan sebagainya, anti-malaria dan sebagainya. Saya dengar, saya tak pasti nak jawab macam mana. Kita try and error. Tak ada lagi khas ubat ataupun vaksin untuk merawatnya. Siapa kena hospital, sama ada dia survive ataupun dia meninggal. Itu je. Okay? Dia akan sesak nafas, lepas tu tak boleh bernafas, kena pakai intubator dan kena intubate dan juga pakai mesin untuk bernafas. Okay? So sekarang ni, macam mana kita nak merawat dia? Macam mana kita nak merawat dia? Kita memang tak boleh rawat dia. Kita tak boleh rawat dia. Kita tak boleh vaksin diri kita. Jadi macam mana kita nak buat? Apa yang China buat, apa yang Itali buat, ada apa yang negara-negara lain yang semua buat. Kita terpaksa mematikan dia. Kita tak boleh matikan dia dalam badan kita. Kita terpaksa mematikan dengan cara dia mati sendiri. Okey? Contoh, satu orang dia akan pas kepada 3 orang. Kita pastikan satu orang tu tak pas kepada orang lain. Dan kuman tu akan mati sendiri dalam masa 14 hari. Dia tak ada perumah baru dan dia mati. Faham tak? Jadi apa yang kita nak buat sekarang ialah dengan menjarakkan diri kita, kerajaan buat tu, undang-undang yang KKM buat tu adalah untuk memastikan supaya kes tu tak meningkat. Supaya kuman tu last sekali dia mati sendiri. Faham tak? Bila dia tak berjumpa dengan perumah baru, dia tak berjumpa dengan orang baru, maka dia akan mati macam tu je. Contoh orang tu disyaki positif. Satu lagi saya nak cerita ada kes COVID positif dalam badan dia, kita check negatif. Maksudnya kita check negatif, tapi dia tak semestinya 100% negatif. Sebab kuman ni dia agak special, jahat sikit. Ada yang kes yang positif, sebenarnya kita check dia, kita jumpa dia negatif. Faham maksud saya? Yang negatif tu tak semestinya negatif. Yang negatif tu kadang-kadang dia masih ada kuman dalam badan dia. Dan orang tu dah dibebaskan ataupun dikuarantinkan, dia masih lagi boleh spreading. Itu yang masalahnya kuman ni. Jadi kita rasa kita sihat. Kita rasa kita kuat. Kita rasa kita belum kena demam. Kita belum ada batuk, sesama cirit-berit. Kita nak balik kampung. Bila kita balik kampung, kita pergi balai polis beramai-ramai nak ambil surat. Kita berebut pergi pasar raya untuk beli makanan dan sebagainya. Kita berkumpul beramai-ramai dekat bus stop, kita beli dekat bus station, kita pergi semalam balik kampung beramai-ramai dekat RNR dan sebagainya. Kita akan berjumpa dengan ramai orang. Jadi kat situlah orang yang akan pas kepada seorang dan kepada seorang dan kepala seorang. Faham tak? Jadi itu yang saya nak sebut. Kita sepatutnya kena tahu bahawa kita jangan bagi virus ni survive. Kita kena matikan dia kat tengah jalan. Kita tak boleh matikan dia kat badan kita. Sebab ubat dia tak ada. Vaksin dia tak ada. KKM dengan staff doktor semua sangat-sangat susah hati sebab kita tak ada ubat untuk dia sebenarnya. Kita more on life support. Kita masukkan air, kita try and error bagi antivirus dan harap orang tu kuat dan baik sendiri. Itu je. Jadi kita nak matikan kuman tu tak boleh mati dalam badan kita. Faham? Kita nak matikan dia dengan tengah jalan. Maksudnya bukan tengah jalan raya. Kita nak dia cari perumah baru dan tak jumpa. Dan lepas 14 hari kuman tu mati. Faham tak? Saya ulang sekali lagi Kita nak kuman tu yang ada dekat seorang A ni tidak sampai kepada B dan tidak sampai kepada 3 orang lain. Sebab tu kita kuarantinkan dia. Kita jangan bagi kita dekat dengan dia 1 meter. Jangan dekat 1 meter. Jangan dekat dengan orang dengan 1 meter. Jarakkan 1 meter jauh. Dan orang-orang yang ada batuk sesama protect. Kan kita sebenarnya orang yang tak kena tu tak apa-apa sangat. Tapi kita apalah kita nak protect kan. Tangan jangan sentuh. Jangan sentuh orang. Selalu basuh tangan, pakai sabun, pakai sanitizer, pakai penutup mulut dan jarakkan kita 1 meter lebih. Supaya kita nak kuman itu tak sampai kepada orang lain dan dia mati di tengah jalan. Jadi dan on that matter, maksudnya kita nak matikan kuman tu di tengah jalan supaya jangan sampai kepada orang lain dan tak merebak dan tak merebak dan tak merebak. Maka nanti lama-lama kes-kes yang lama akan baik dan tidak ada kes-kes yang baru. Faham maksud saya? Jadi apa yang kita buat sekarang sebenarnya adalah untuk mematikan kuman itu di tengah jalan, bukan matikan dia di dalam badan kita. Sebab tidak ada ubat untuk COVID-19 sampai sekarang. Tidak ada. Kita menggunakan
teknik untuk mematikan kuman itu di tengah jalan dengan cara supaya dia tidak melompat kepada orang lain. Kalau kita duduk dekat, kita pergi orang ramai-ramai, dia akan melompat ke orang lain. Orang tu balik kampung, jumpa mak nenek dia, tok dia, mak dia, dia akan lompat. Orang kampung semua tua-tua lagi senang kena, lagi senang berjangkit dan senang menyebabkan kematian. Faham tak? Dan itu yang berlaku dekat dengan Wuhan, dekat Itali. Bila mana kerajaan dia kata jangan balik kampung, dia balik kampung. Sebab tu ia kematiannya meninggal. Sebab orang tua yang meninggal tu banyak kes. Orang daripada bandar bawa ke kampung. Faham tak? Jadi apa yang kerajaan KM buat sekarang adalah untuk supaya kita jangan paskan dia kepada orang lain. Supaya kuman tu mati di tengah jalan. Kita kena bersama-sama matikan dia di tengah-tengah jalan. Kita tak mampu matikan dia di dalam badan kita. Tak mampu matikan dia. Faham? So, kalau setakat kita nak basuh tangan kita, kita menghalang dia masuk badan kita, tapi dia masih ada lagi juta-juta, million lagi di dalam badan kita yang orang tu boleh bawa. Faham? Okey, sebab dia masuk dalam badan kita, dia multiplekan badan kita, dia beranak sendiri. Dia tak perlukan berjantan betina virus ni. Dia tak perlu. Dia masuk dalam badan kita, dia gunakan sel badan kita, dia multiply sendiri. Okey, so kalau saya harap kita semua faham bahawa teknik sekarang yang kita gunakan adalah untuk mematikan kuman itu. Bersama-sama kita matikan dia supaya dia mati di tengah jalan dan tidak ada lagi perumah baru. 14 hari dia mati. InsyaAllah 14 hari dia mati. Okay, sebab tu kita kuarantin kat rumah 14 hari. Supaya dia tak ada perumah baru. Kalau tak ada perumah baru, dia akan melompat orang baru. Dan dia akan merebak kepada orang baru. Dia akan jadi lebih banyak dan lebih banyak dan lebih banyak. Okay, so kalau mana yang ada sekarang, kita kuarantinkan dia, orang lain selamat insyaAllah. Dan kuman tu lama-lama dia mati. Dia duduk dalam badan kita pun lama-lama 14 hari dia akan mati. Faham? Faham? Jadi kita support lah. Kita support kerajaan. Kesian kat doktor-doktor. Faham? Saya pun sedih kak. Saya pun kena kerja. Faham? So saya pun kena kerja juga. Saya pun kena tengok orang sakit juga. Kalau diikutkan saya pun malas juga. Takut juga. Sebab saya nak balik rumah tengok anak-anak semua kan. Bini-bini kita. Dan saya juga kemungkinan dapat dijangkiti. Dan juga saya boleh pas kepada pesakit-pesakit yang lain. Jadi buat masa sekarang, saya harap kita sama-sama berdoa. Dan kita kena sama-sama support. Janganlah saya tengok malam-malam buta duk lagi pergi main-main, jalan-jalan main motor kan. Alright, so kita elakkan diri kita. Kalau apa-apa hal pun nak pergi beli makanan ke, kita jarakkan diri kita, pakai mask. Jangan pergi ramai-ramai, jangan bawa anak-anak, jangan pergi buat pesta-pesta, jangan pergi sana. 14 hari kita matikan kuman tu, kita harap dia mati di tengah jalan. Kuman tu akan mati dalam masa 14 hari insya-Allah. Jangan bagi dia beranak kepada orang lain. Dia beranak kepada orang lain. Dia akan automatically beranak ke tempat orang. Jadi kita jangan bagi dia beranak. Itulah satu cara nak mematikan kuman tu. Itu saja satu cara je. Tak ada cara lain, antivirus ataupun antibody ke benda vaksin semua tak ada lagi buat masa sekarang. Kitalah orang yang akan mematikan kuman tu dengan secara natural. Okay? Alright? So, buat masa sekarang ujian saringan yang kita ada kat hospital-hospital, kita ada very limited. Kita tidak ada buat semua saringan. Apa tanda-tanda yang anda perlu ingat? Nombor satu, kalau sekiranya kita ada bermula dengan sakit tekak dan sakit tekak kita makin teruk. Nombor satu, kita kena ingat sekiranya kita, kawan-kawan kita ada cerita bahawa dia dah kena. Okay? Kawan-kawan kita selalu kena. Bila kita dengar dan kita pernah ada rasa jumpa dengan dia, kita pergi check. Dan saya minta sangat siapa-siapa yang pergi jemaah-jemaah tabligh yang pergi dekat masjid Sepetani Baru ni, kawan-kawan dan saudara, jangan takut. Kita takkan bunuh dia, kita takkan tangkap masuk penjara. Kita cuma nak memeriksa dia dan merawat dia dan memastikan dia tak bagi kepada orang. Janganlah takut, tak takut. Kita tak marah pun, tak marah. Kita nak dia datang. Kita nak dia tak pas kat orang. Faham? Okey? Sebab semua orang takut sekarang ni. Semua orang takut. Seluruh dunia takut. Dulu kata Trump tak takut. Trump pun takut dah sekarang. Trump tu duduklah Tuan Trump dah sekarang. Semua orang takut. Okay? So sekarang ni kita tak perlu salahkan siapa-siapa. Kita sama-sama pakat. Kalau kita jumpa siapa-siapa kat luar, kita sampaikan bahawa kita jangan duduklah kat rumah. Kalau siapa-siapa nak beli barang, seorang aja. Okay? Pakai mask. Make sure ada sanitizer bawa. Jangan dekat-dekat, jauh-jauh. Okay? Beli barang sikit-sikit balik.
Kedai runcit tak tutup. Kerajaan kata tak tutup. Tapi jangan berebut. Ramai-ramai tu pergi. Semalam pergi balai polis, dah ramai. Bila pergi balai polis ramai, kan boleh merebakkan penyakit juga. Jangan macam tu. Tak payah balik kampung. Kalau sayang kat mak, sayang dekat bapa, sayang kat orang kampung, jangan balik sekarang. Esok cuti sekolah, raya kita balik. Sekarang ni adalah masa untuk supaya jangan kuman tu pergi ke kampung pula. Itu teknik dia. Kita matikan dia bersama-sama. Saya tolong mati sikit. Makcik sikit, abang sikit, adik sikit. Lama-lama kuman tu mati. Ini adalah teknik untuk mematikan dia secara natural. Dia akan mati dalam masa 14 hari. Tak payah letak sanitizer, tak payah spray. Dia mesti akan mati. So dia tak adalah perumah baru. Dia tak akan beranak. Kan? Maksudnya kita matikan orang tu dalam masa 14 hari. Bukan matikan pesakit. Pastikan kuman tu mati. Okay? So saya beri penjelasan sedikit kenapa teknik orang kata apa, menjarakkan diri dan supaya quarantine teknik ni ataupun orang kata sekatan secara separuh ni adalah untuk membunuh kuman tu. Kita bagi support ke government, kesian kat staff government, KKM. Penat. So tolong bagi kerjasama, okay? Tolong sampaikan, okay? Saya rasa itu saja untuk hari ni. Banyak lagi soalan-soalan yang saya tak dapat jawab. Dah lebih 18 minit kan? Dah lebih. Kalau kawan-kawan nak saya live lagi setiap hari, saya boleh live 18 minit. Okey. Lepas tu kalau sekiranya ada soalan-soalan nak tanya, letak kat bawah. Kemungkinan live saya seterusnya saya akan baca soalan 5 daripada FB, 5 daripada Insta. Saya jawab soalan macam tu. Sebab kalau saya jawab macam ni mungkin agak susah untuk saya jawab. Saya jawab topik by topik berdasarkan soalan-soalan yang saya tanya. Saya akan tulis macam Ustaz Azhari Idrus kan dia baca soalan kan. Saya buat macam tu, okey? Nanti kita akan listkan. Okey, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama beri kerjasama kepada government. Tak payah gaduh-gaduh, kita sama-sama support, okey? Dan juga kita banyak-banyak doa sebab penyakit yang Allah bagi ni sebenarnya adalah ujian untuk kita juga. Bukan juga untuk kejahatan siapa-siapa, tetapi kita sama-sama merasa apa yang Tuhan akan uji kepada kita. Jangan gaduh-gaduh, banyak-banyak doa sebab doa-doa kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya akan share lagi, insyaAllah. Kalau tak ada apa, rezeki malam esok pukul 9 saya akan on lagi, ya. Kalau nak tanya apa, tanya kat bawah, okey. Terima kasih salah cakap dan terima kasih bahaya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.